tersebut asalnya 22 orang menghafal Quran. Sekarang ni lebih kurang hampir 300 lebih pelajar yang sebulan-sebulan Ana terpaksa hantar kepada mereka lebih kurang 30,000 ke 40,000 untuk membiayai pengajian mereka tersebut. Kita tanggung mereka belajar. Dan pelajar-pelajar di Selangor, Ana buka satu sekolah di Shah Alam, buka pusat rawatan Islam sekali. Pusat rawatan Islam ni kalau perhatian sekian kena sihir ataupun kita kena benda yang pelik-pelik dia, gangguan dan sebagainya. Nak tahu kita kena sihir ni senang je. Kita tidur mimpi ular, mimpi jatuh tempat tinggi, kita tidur, kita mula petang-petang macam ni, kita berdebar-debar, rasa resah gelisah, pening-pening kepala. Kemudian kita ni dalam keadaan yang kita mula tak menentu kehidupan kita, itu tanda kita kena sihir. Kena sihir ataupun kita kena gangguan ataupun kena saka. Saka ni kita banyak mimpi air yang banyak, mimpi menyusu bayi, itu kena saka tu, saka. Saka ni masalah lah. Kalau pusaka tak masalah lah. Saka, kalau saka ni dia mula kita jadi rasa berat di belakang, kita badan kita pun kita cepat nak marah, kita mula tension banyak. Yang ni kena datang tempat rawatan tu lah. Ana buat pusat rawatan Islam, kalau cuma je tak ada bayaran apa-apa datang di Shah Alam. Kemudian buat sekolah tahfiz juga di sana. Ana beli bangunan yang asal Seksyen 8. Yang asalnya bangunan tu orang Kristian nak bayar sebanyak 5 juta. Ana pergi jumpa dengan owner, ana kata ana nak bayar sebanyak 2 juta. Ana cari dana. Alhamdulillah sahabat-sahabat di Abu Dhabi pada 2 tahun yang sudah turut sama sumbang, ana boleh jaya bayar bangunan tersebut dan ana buat sekolah dan alhamdulillah sekolah tersebut pelajar-pelajar tahfiznya selama lebih kurang 100 lebih pelajar yang datang berbau ni, yang datang nak temu duga saja lebih kurang 250 orang. Yang kita nak ambil 50 orang saja. 200 orang tu terpaksa kena tolak sebab bangunan tu sempit. Bangunan sempit. Jadi anda terpaksa nak bangunkan lagi lah. Jadi kalau para sekian ada duit zakat, cantik sangatlah. Duit zakat untuk ataupun kita nak niat wakaf untuk arwah ayah kita, arwah mak kita dan bakal-bakal arwah kita lah, bakal-bakal arwah ni. Elok sangatlah kita niat awal-awal lagi pada diri kita ni sendiri. Di Shah Alam ana buat satu sekolah, kemudian di Langkawi Kedah ana buat juga sekolah. Ada seorang makcik yang telah wakafkan tanah dia, makcik tua. Dia wakaf sebanyak 500,000. Dia minta ana bayar sebanyak 500,000 lagi. Tanah di tepi sungai di Kubang Badak. Ada sungai cantik yang mengalir daripada Gunung Raya. Kemudian mengalir air sungai tersebut, anda buat sekolah tahfiz di sana. Pun sama juga, anda buka wakaf sebanyak RM100 sekaki. RM100 je sekaki. Kemudian anda buka satu lagi di Kelantan. Di Kelantan pun ada juga. Sama juga konsep dia. Anda bantu sekolah anak yatim. Anak-anak yatim miskin ni kita ambil, yang tak boleh baca Quran dan sebagainya, kita ambil, ajar dan menghafal Quran. Sekarang sedang menyambung dekat South Africa pun ada. Kemudian sedang menyambung dekat Jordan pun ada. Anak-anak murid ni sendiri sekarang dah habis 30 juzuk Al-Quran dekat ni. Kemudian ada lagi lah sedang belajar. Dan yang akhir baru sebulan ni kita buka di sekolah tahfiz di Jalan Tok Pahang, di tepi sungai Kampung Batu Balai. Di kampung anak, kelahiran anak di sana. Kemudian anak buka tepi sungai tersebut ada tanah lebih kurang 2,5 ekar. Anak beli dan anak bangunkan bangunan dalam bentuk resort begitu. Kemudian anak suruh pelajar-pelajar yang miskin dan tersebut belajar di sana. Dan kita mula wakaf tanah tersebut sebanyak lebih kurang RM100 juga sekali. Itu kalau parahan sekian ada rezeki, parahan sekian panjang-panjangkanlah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan lagi usia kita. Wallahu a'lam. Round pertama, sesi soal jawab. Bukan kita selalu jumpa Ustaz live ni. Cuma tak ada tiga-tiga je. Patutnya petang kami gini ada di rancangan Radio IKIM, program Mau'izati. Program Mau'izati ni program yang setakat ni semakin naik rating lah. Dia Radio IKIM. Anak cerita mengenai kematian dalam Radio IKIM. Tapi orang Abu Dhabi jemput, orang Dubai dapat.
Assalamualaikum Ustaz. Saya Suhaimi. Assalamualaikum. Daripada segi perubatan Islam, ada tak doa khas untuk menyembuhkan angin ahmak? Banyakkan sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berlaku kepada Ustaz Dr. Aziz Hanafi. Dia kena stroke dan dia tak sedar. Waktu mana dia tak sedar tu, dia dengar doktor bagi tahu ada ketumbuhan dalam kepala dia. Kepala dia tu besar pada bola tenis. Bola tenis tu dalam kepala dia. Jadi doktor kata nak bedah seminggu lagi. Dia dalam keadaan tak sedar, dia kata dia dengar suara doktor tu. Dia ulang. Waktu tu dia ulang dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak 70,000 kali sehari. 70,000 kali sehari. Dia ulang dan dia ulang. Kemudian dia mula terjaga. Dia sedar daripada keadaan dia tersebut. Kemudian dia kata dia mula sedih. Seminggu lepas itu doktor X-ray dapati mengecut menjadi sebesar air tanah. Ini maknanya betul dah dalam doa. Satu, kita melalui zikir. Yang kedua, kita gunakan madu dan diamalkan, dicampur dengan habbatus sauda. Habbatus sauda yang direbus sehari. Kita ambil satu sudu besar habbatus sauda, rebus dengan air yang 3 botol ni, dia rebus, kemudian dia akan menjadi 1 gelas saja. Tapi dah rebus air tersebut menjadi 1 gelas. Kemudian ambil dengan penapis teh tu, habis dia. Kemudian air tersebut dah ada dah, suam kuku je, ambil madu, campur 2 sudu. Campur dengan 2 sudu, buat minum, buat amalan. Mudah-mudahan angin amal tadi akan boleh, insya-Allah. Berapa banyak yang sebut hitam? Yang sebut hitam, black seed. Berapa banyak positif? 1 sudu. 1 sudu besar. Buat 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau tidak pun gunakan habbatus sauda, minyak dia terus. Setiap malam bagi minum. Malam pagi untuk orang yang kena angin ahma ataupun dengan stroke ni. Allah. Bismil barakah tu dah minyak. Nak minyak. Ada soalan? Berkenaan dengan bayar fidyah puasa yang tertinggal, yang dah bertahun lama masa zaman tersakit lama, macam mana nak kita fidyah ni RM1.50, RM2 lah sehari. RM2 sehari. Okay, dia akan berganda, setengah ulama kata berganda. Dia akan berganda kepada, kalau tahun kedua kita tak bayar lagi, dia jadi RM4. Kalau tahun ketiga kita tak bayar, jadi RM6. Dia akan berganda. Jadi berganda untuk masa tersebut. Jadi dalam keadaan macam tu, kalau kita kata kita jangka, kita tak ingat berapa hari, kita ambil je dah umur kita yang kita nampak ni, kita ambil dan kita kali dengan 30 hari kita ambil. 30 hari baru lebih kurang, kalau kita ambil RM2 sehari, maknanya lebih kurang RM60. Kemudian kita kali tahun satu lagi tersebut, dia jadi RM120. Dia akan berganda. Naik seterusnya. Jadi kita kira dengan umur kita. Cukup dengan cara demikian. Bayar lebih baik daripada kita kurang. Allah. Ustaz, saya Nazari. Sejak akhir-akhir ini kita tengok di media masa, ada beberapa kelompok yang menyesatkan kelompok lain. Bagaimana kelompok dikatakan golongan Asy'ariyah ini sesat, Wahabi sesat, Ahli Sufi sesat. Jadi sebagai rakyat mahal kita keliru. Dan kadang-kadang ni keluar daripada ustaz-ustaz juga. So bagaimana pandangan ustaz dengan keadaan ini yang agak membingungkan? Ana sendiri berpandangan bahawa lebih baiklah kita perhati diri kita ni sesat ke tak sesat, daripada kita menyebut orang lain sesat ke tak sesat. Itu. Kemudian yang kedua, benda yang kita sebut tadi, kita betul tak kita berada pada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
umat aku akan berpecah kepada 73 puak. Kemudian Rasulullah kata, wasayara ikhtilafan katsira, kamu akan dapati perbalahan yang banyak. Kemudian alaikum bisunnati, Rasulullah pesan, hendaklah kamu dengan sunnah aku, wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, kamu kena duduk dengan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajis, kamu gigit dengan gigi geraham kamu. Jangan sekali-kali kamu masuk dalam kancah perbalahan. Senang cerita. Jadi bagi anak-anak tak suka untuk nak kata pada orang tu, kata pada orang ni. Lebih baiklah kita betulkan diri kita. Allah. Ustaz, Ya. saya dapat terbaca yang berkaitan dengan tanda-tanda kematian. Orang tulis kalau suatu hari tanda dia sekian-sekian, benda tu berasas ataupun Benda tu ada dalam kitab. Cuma benda tersebut dipanggil benda yang tidak menjadi satu benda yang mesti dijadikan pegangan dan akidah. Cuma dia ada pandangan-pandangan ulama. Pandangan-pandangan ulama ni maksudnya kalau kita nak pegang pun boleh, tak nak pegang pun tak apa. Jadi cuma kita tak bolehlah nak mewajibkan orang supaya orang kena terima inilah tanda-tanda gitu. Jadi oleh yang demikian kita boleh ambil kira dia sebagai satu ilmu dan dia tidak menjadikan satu pegangan yang wajib diimani. Allah a'lam. Tangguh dululah dengan prospek kafarah dan surah Al-Baqarah.